الحمد لله القائل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan sidang jemaat yang dikasihi, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai hamba Allah yang terbaik, beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini adalah bertajuk hak asasi manusia dalam Islam. Hadirin sekalian, isu hak asasi manusia masih hangat diperdebatkan di negara ini. Pelbagai pihak telah membicarakannya dalam pelbagai medium, termasuk di televisyen dan surat khabar, bahkan di media-media sosial. Wujud kalangan masyarakat telah menjadikan isu ini sebagai polemik yang boleh menimbulkan pertembungan dalam negara. Asasi manusia menjadi isu hangat kerana salah faham tentang konsep hak asasi menurut Islam. Kita sering mendengar slogan-slogan perjuangan kebebasan diperbesarkan di serata dunia, termasuk di negara kita ini. Apatah lagi bila ia digerakkan oleh pertubuhan yang keliru identiti agamanya dan jati diri. Menurut sejarah, gerakan perjuangan hak asasi manusia ini merupakan suatu gerakan yang dibina berdasarkan fahaman liberal dan humanis. Padahal dalam Islam, hak asasi manusia telah wujud lebih lama daripada gerakan ini, namun tidak menjadi isu dalam masyarakat. Hak asasi yang diperjuangkan dalam Islam adalah berpandukan nilai dan panduan Al-Quran. Menurut Islam, hak asasi dan kebebasan ialah suatu manifestasi tentang pembebasan manusia daripada pelbagai bentuk ikatan dan pengabdian selain daripada Allah. Allah telah mencipta manusia serta meletakkan mereka pada kedudukan yang tinggi berbanding dengan makhluk yang lain berlandaskan prinsip kemuliaan manusia, Al-Karamah Al-Insaniyah. Ini sejajar apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Isra yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah beri mereka menggunakan pelbagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya ke atas makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan untuk pembebasan perhambaan manusia kepada mengabdikan Tuhan yang menciptakannya. Konsep kebebasan yang dijelaskan dalam Al-Quran tidak lain mengangkat nilai kemanusiaan sejati. Ini berbeza sekali dengan ukuran hak asasi manusia dari Barat, yang mana semuanya berpandukan kepada nilai manusia bukan berdasarkan ukuran agama. Kita masih ingat lagi dialog Rubi' Ibnu Amir Al-Tamimi kepada Rustum ketika diutuskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ke Parsi. Katanya, Rustum telah bertanya, apakah maksud kedatangan kamu? Dengan lantang dia menjawab, Allah mengutuskan kami untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia, kepada penghambaan kepada Allah semata-mata. Menurut Dr. Wahbah Al-Zuhaili, Al-Karamah Al-Insaniyah
atau prinsip menghormati martabat keinsanan dan maruah manusia adalah sumber kepada hak asasi. Apabila wujudnya penghargaan terhadap martabat keinsanan itu bermakna adanya tanda keinsanan manusia yang membezakannya dengan haiwan. Apa maknanya jika sikap dan sifat manusia yang mulia ini tidak dijaga, bahkan dirosakkan semata-mata hak asasi manusia? Apalah maknanya jika kehidupan di dunia ini tidak bersumberkan Al-Quran dan Sunnah yang akhirnya mengundang kemudaratan hidup di dunia dan akhirat? Bila hidup dipisahkan dengan agama, maka terimalah kehancurannya. Rasulullah SAW mengingatkan kita agar merujuk kepada Islam sebagai panduan. Ini sebagaimana ditegaskan daripada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu min mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzi min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Apa-apa yang aku larang kamu melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Dan apa-apa yang aku perintahkan kamu melakukannya, maka lakukanlah sedaya upaya kamu. Sesungguhnya umat yang terdahulu daripada kamu telah binasa lantaran banyak persoalan dan banyak perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Oleh sebab itu, Allah telah mengangkat darjat manusia sebagai makhluk yang mulia dan diberikan tugas untuk mengabdikan diri kepada Allah dan berperanan sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Islam menekankan soal tugas dan tanggungjawab berbanding soal hak. Islam melihat manusia dari sudut fitrahnya untuk beribadat dan berbakti. Sedangkan pemikiran barat cenderung untuk memfokuskan kepada hak dan kepentingan diri sendiri. Tujuan hidup untuk pengabdian ini jelas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Dewasa ini, cabaran kita adalah untuk mendepani pemikiran yang semakin meruncing. Kefahaman dan kebebasan dalam ruang lingkup hak asasi manusia itu semakin mencabar. Islam tidak sekali-kali menolak hak dan tanggungjawab hak asasi, namun jangan sekali-kalinya ia membawa kepada kemudaratan hidup. Dalam konteks kebebasan yang diperjuangkan oleh sesetengah pihak adalah sama sekali tidak diterima, sekiranya ia bertentangan dengan maqasid syariah. Apa gunanya bebas melakukan zina, bebas melakukan kemaksiatan semata-mata atas hak asasi individu yang bertentangan dengan agama. Begitu juga sesetengah golongan menjadikan akal semata-mata untuk memenuhi tuntutan hawa nafsu, seperti gerakan kebebasan beragama, berkempen supaya tindakan murtad oleh orang Islam diiktiraf sebagai hak kebebasan, selain membiarkan ajaran Islam ditafsirkan sesuka hati oleh yang bukan ahlinya semata-mata hak asasi manusia. Amat malang sekali jika pemikiran sebegini menjadi teras dalam masyarakat. Sudah sampai masanya kita bersama-sama mengekang pemikiran sedemikian demi kemaslahatan ummah. Hadirin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah kali ini, marilah kita sama-sama mengambil iktibar dan pengajaran penting untuk dijadikan pedoman dalam hidup ini. Antaranya, yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa Islam telah meletakkan hak asasi manusia yang tinggi, berpaksikan kepada tauhid dan keyakinan kepada Allah. Yang kedua, umat Islam hendaklah menginsafi bahawa erti kebebasan tidak mutlak dan ia terikat dengan peraturan-peraturan Allah. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menghayati konsep kebebasan dan hak asasi manusia mengikut pandangan Islam
dan jangan terpesong daripada nilai kemanusiaan sebenar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah bercerai-berai dan berselisih faham dalam agama mereka sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata yang dibawa oleh nabi-nabi Allah. Dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab seksa yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersatu atas dasar akidah Islam yang pasti dan disimpul mati. Bersatu dalam apa jua situasi, bersatu teguh menghadapi persekitaran dan ancaman musuh yang terang dan terselindung. Bersatunya umat Islam adalah kekuatan paling dasar ke arah pembinaan khairah ummah, yakni umat yang terbaik. Umat Islam berhak untuk berbeza pendapat, apalagi dalam soal urusan duniawi. Namun umat Islam hendaklah terus bersatu dalam fikrah dan kefahaman mengikut garis rentas la ilaha illallah, prinsip-prinsip penegasan Al-Quran dan Al-Hadis serta prinsip persaudaraan Islam yang kukuh. Dalam usaha kita memutuskan rantaian COVID-19 ini, setiap jemaah diminta terus berdisiplin dan wajib mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak JAIS, khususnya mengambil wuduk terlebih dahulu sebelum datang ke masjid atau surau, membawa sejadah masing-masing, memakai pelitup muka ketika hadir di masjid dan surau, serta mengamalkan penjarakan fizikal. Bagi mereka yang tidak sihat adalah dilarang sama sekali untuk melaksanakan solat di masjid dan di surau. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'uzma an tahfaza bi 'aini 'inayatikar rabbaniyah wa bi hifdzi wiqayatikas samadaniyah jalalata malikana al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Hajj ibnu al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamah min Wali Ahdi Selangor Tengku Amin Shah Ibni Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Hajj fi amni wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil wazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit seperti COVID-19. Allahumma ya dafi'al bala
ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Luruskan saf. Pastikan tumit sama dengan barisan belakang untuk luruskan saf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير واحد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مسيره. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصدقائنا وكلنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأهلنا ولمن أحبنا وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة لا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول